Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersambung balik live pada hari ini di Facebook Tamas. InsyaAllah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh follow, ikuti kami di Tamas dan share. Setiap hari kita akan bagi segala benda-benda yang bermanfaat untuk seharian kita, untuk kita mengamalkan segala pemakanan-pemakanan yang dibawa ataupun yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah apabila kita yakin dengan amalan yang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, insya-Allah kita akan rasa dengan kekuatan yang luar biasa. InsyaAllah luar biasa macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. InsyaAllah apa khabar semua? Alhamdulillah, kita sembang santai. InsyaAllah kita akan sembang santai. Saya akan bawakan makanan-makanan, amalan-amalan daripada dahulu, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dah disebutkan di dalam hadis, yang mana Rasulullah sendiri mengamalkan makanan-makanan yang sihat. Mana tengok macam sahabat-sahabat, macam mana apabila Rasulullah sendiri bersama sahabat-sahabat pergi berperang, kita tengok macam mana kekuatan yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah apa yang baik kita ambil. Apa yang baik kita ambil, kita amalkan, kita bawa, kita ramai-ramaikan, kita bawa di dalam keluarga kita, kita amalkan apa segala makanan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan berserta dengan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari itu kita dah bawa topik, kita dah tengok topik berkenaan dengan antara makanan yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan adalah kurma. Kita dah bawa tajuk kurma. Macam mana kurma itu dengan yakin, kita yakin kurma itu terhindar daripada sihir dan racun. Dan kemudian topik seterusnya kita bawakan, apa saya pun dah lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Madu. Madu antara makanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bawakan kurma dan madu. Hari ini insya-Allah saya akan bawa tajuk antara juga makanan-makanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dah diamalkan, sebelum, yang dah diamalkan berkurun-kurun, iaitu rempah yang termahal di dunia. Jadi share dulu mana tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada tengah melihat live hari ini, boleh share dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita akan kongsikan pada hari ini, insya-Allah. Boleh dulu kita tengok sebelum saya keluarkan benda misteri ni. Mungkin ada yang dah tahu, rempah yang memang termahal. Ada yang mengatakan rempah ni sama mahal dengan emas. Sebab apa? Cara untuk dapatkan ada saya baca satu buku tu, untuk mendapatkan 1 gram
1 gram rempah tu perlukan 1000 kuntum bunga. 1000 kuntum bunga yang dipilih. Yang dipilih yang mana yang betul-betul grade yang tidak rosak, yang baik, itulah dikeluarkan. Okay, boleh share dulu, boleh follow kita di Tamas. InsyaAllah kita manfaatkan waktu PKP kita. Alhamdulillah sekarang ni kita berada di MCO ataupun PKP. Kita ada dalam Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 28 Jun. Jadi apa makanan yang perlu kita amalkan di rumah bersama anak-anak kita untuk menjaga kita punya stamina, kekuatan daripada terhindar daripada segala penyakit yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah sambil kita berdoa, kita usaha. InsyaAllah apa jua keadaan, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi kita perlu amalkan. Antaranya kita kena exercise. Aktiviti di rumah bersama anak-anak, kita exercise. Kita exercise bersama anak-anak. Ada waktu lapang, selepas kita lapang, mungkin ada yang bekerja daripada rumah. Waktu lapang dia boleh kita exercise. Dan yang penting kita kena jaga kesihatan kita. Kita kena jaga kesihatan kita supaya orang di sekeliling kita sihat. Sihat insya-Allah. Dan juga kita doa semoga keluarga kita terhindar daripada penyakit yang tidak nampak. Yang mana kita tahu sekarang ni dunia ni dilanda oleh penyakit COVID-19. Jadi semoga Allah mengangkat penyakit ni dengan segera, supaya kita boleh dapatkan kembali kehidupan lama kita. InsyaAllah jaga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan, jaga kesihatan di rumah, jaga pemakanan kita. Pastikan di rumah tuan-tuan dan puan-puan, pastikan ada suplemen kurma. Kurma yang terbaik adalah kurma ajwa, yang mana saya telah kongsikan dalam live sebelum ni. Untuk kita terhindar daripada sihir dan racun, amalkanlah kurma ajwa. Sebaik-baik kurma adalah kurma ajwa. Mungkin orang tak tahu kurma ajwa itu apa. Kurma ajwa adalah kurma Nabi. Orang Malaysia kita panggil kurma Nabi. Dalam hadis pun ada berkata, barang sesiapa yang mengamalkan setiap pagi 7 biji kurma ajwa, maka tidak terhindarlah daripadanya, tidak mudarat bagi diri dia racun dan sihir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kita kena yakin untuk amalan yang Rasulullah sendiri sudah ajarkan kepada kita. Suplemen. Antara kurma ni ada suplemen, bukan bulan Ramadan saja. Sebab apa kita nak kurma ni adalah suplemen yang dibawa, suplemen untuk makanan kita harian. Sebab kita banyak dekat rumah, vitamin kita ada, macam-macam suplemen yang kita makan, tapi kurma tidak ada. Sebab apa? Kurma bila makan, Ustaz, kurma ni makan waktu bulan puasa je, Ustaz. Kita nak buka puasa, nak sahur, time tu lah kita makan kurma. Ingat, ini adalah suplemen yang mana Rasulullah SAW yang janjikan sendiri. Dalam hadis ada tersebut buah kurma, manfaat buah kurma. Rasulullah sendiri yang marketingkan. Bukan siapa-siapa yang terkenal marketing kat dunia ni sekarang ni, tidak. Rasulullah sendiri yang marketingkan kurma ajwa itu. Jadi amalkanlah suplemen yang mesti ada di dalam rumah kita adalah kurma. Ni kurma dekat saya. Tengok depan saya ni. Saya tunjukkan, ni adalah kurma ajwa. Kurma ajwa
daripada produk Tamas. Ini kurma ajwa berwarna hitam kemudian berurat. Dan rasanya kurma yang paling tidak manis di antara kurma-kurma yang saya pernah makan. Saya banyak makan. Saya makan kurma Safawi, saya makan kurma Mekjul, saya makan kurma Ambar, saya makan kurma Tangkai. Semua kurma yang tidak manis sangat adalah kurma ajwah. Kurma ajwah atau dipanggil, rakyat Malaysia kita panggil kurma Nabi. Jadi kurma Nabi ni perlu bukan bulan Ramadan saja, perlu berada di rumah kita. Ini adalah suplemen untuk segala penyakit. InsyaAllah kita amalkan, InsyaAllah badan kita sihat sentiasa. Ambil saja 7 biji hari-hari. Dan antara buah yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kurma. Jadi ada juga air, antara air juga jus yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah air yang direndam buah kurma. Dia panggil nabis. Ada yang nabis. Jadi selalunya nak dapatkan nabis ni kita rendamkan. Kita keluarkan 7 biji kurma, kita rendamkan di dalam air, kemudian kita simpan di dalam peti ais. Kemudian pagi-pagi besok sebelum sarapan kita minum. Antara jus yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga kita amalkan 7 biji dengan penuh yakin. InsyaAllah kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin ini marketing yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada saya. Saya cuma menyampaikan dan Rasulullah sendiri yang marketingkan buah kurma ini. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kekasih kita semua. InsyaAllah bila kita cinta kepada sesuatu, insyaAllah kita akan bersama mereka di syurga nanti. Itu pun hadis. Al-mar'u ma'an man ahab. Kalau Rasulullah SAW, Al-mar'u ma'an man ahab. Maknanya kita akan berada bersama orang yang kita sayang. Jadi kita kena sayang kepada Rasulullah SAW. Kita kena sayang macam mana makanan yang Rasulullah SAW amalkan. Jadi boleh ada hadis juga mengatakan tidak akan kelaparan di dalam sebuah rumah itu apabila dia mempunyai tamar, kurma kering. Jadi kita yakin ahli kita tidak akan lapar dekat dalam rumah, dekat rumah kita apabila kita simpan buah kurma. InsyaAllah kita usahakan sebagai suplemen harian. Bukan saja buah kurma ini boleh didapati. Ada yang tanya, Ustaz, buah kurma ni banyak jual waktu bulan Ramadan. Ya betul, bulan Ramadan ramai pembekal kurma jual kurma. Sebab apa? Sebab Malaysia ni waktu nak sampainya bulan Ramadan, baru rakyat di Malaysia ni cari buah kurma. Sebab apa? Nak buka puasa dengan buah kurma. Tapi kalau kita pergi di negara Arab, macam kita pergi umrah, kita pergi Mekah, Madinah lah, pengalaman banyak mungkin rakyat Malaysia kita selalu pergi umrah setiap tahun. Adakah rakyat Malaysia dapat buah kurma itu bila datangnya bulan Ramadan? Tidak. Mana bila dia sampai di sana memang ada buah kurma. Tak kisah dia pergi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, tidak putus bekalan kurma
Madinah. Di Madinah. Di Madinah, di Mekah dan di negara Arab lah, tidak terputus bekalan buah kurma, dan orang-orang Arab di sana pun tidak mencari kurma pada waktu bulan Ramadan. Itu rakyat Malaysia. Perkara yang pertama, bila dia sampai di sana, dia akan cari buah tangan. Dia akan cari buah tangan. Apa buah tangan yang selalu dicari oleh rakyat Malaysia apabila sampai di Madinah dan Mekah? Boleh tulis dekat komen. Mungkin ada yang berpengalaman bila sampai di Madinah dan Mekah. Mungkin ada komen-komen. Boleh komen dekat live saya ni. Mungkin boleh share dengan rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Apa buah tangan bila sampai di Madinah dan Mekah, apa buah tangan yang rakyat Malaysia cari? Boleh share. Mungkin ada share, boleh bagi tahu saya. Saya pun tengah tengok ni live ni, sebab saya nak baca komen juga. Saya nak tengok supaya kita bersama-sama berkongsi. Okey, macam saya selalunya saya akan sampai Madinah dan Mekah. Pertamalah selalunya buah tangan yang saya akan bawa adalah kurma. Buah tangan yang selalu saya akan beli adalah buah kurma. Macam-macam jenis kurma yang ada di Madinah. Tapi saya akan cari kurma ajwa. Saya akan cari kurma ajwa, kurma yang dinamakan kurma Nabi. Kurma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang tidak terputus bekalan kurma di sana, di Madinatul Munawwarah. Mungkin banyak kurma kita cari. Selalunya kalau kita pergi di Madinah tu, kita kalau dari dalam package umrah tu, dia akan bawa dia akan bawa kita ke ladang, dan dia akan bawa kita ke pasar kurma. Dia akan bawa pasar kurma. Tapi tidak kira di mana-mana pun kita beli, insya-Allah ada keberkatan di Madinah tu. Selalunya saya akan pergi di ladang, saya akan cari kurma. Yang pertama saya akan cari kurma ajwa aliyah. Kurma ajwa aliyah, yang mana kurma ajwa aliyah ni adalah kurma yang ditanam di tanah di tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Jadi harga dia pun alhamdulillah tak murah dan tak mahal. Kurma. Okey, ada komen daripada Puan Alia, kurma ajwa terbaik. Ya, betul. Kurma ajwa adalah kurma yang terbaik, kurma Nabi. Jadi kurma lah selalunya bila masuk je di ladang ataupun di pasar kurma, kita akan cari kurma. Tapi orang sana dia dah pandai, orang Arab sana. Dia masuk je, dia akan raikan kita. Dia akan raikan kita dengan perkataan kurma Nabi, kurma Nabi, kurma Nabi. Jadi perkataan yang pertama dia keluarkan kurma Nabi, kurma Nabi, kurma Nabi. Murah-murah bagus, murah-murah bagus. Orang sana pun dah pandai cakap Melayu. Dia dah pandai cakap Melayu. Jangan risau bila sampai sana tak tahu bahasa Arab. Jangan risau, dia dah tahu. Dia tahu dah apa dia nak cakap. Jadi dia akan kata kurma Nabi, kurma Nabi, kurma Nabi, murah-murah bagus, murah-murah bagus. Itu pengalaman saya lah bila masuk. Saya kalau bawa isteri dan anak-anak, saya akan kenalkan dia orang. Ini adalah kurma Nabi, kurma ajwa. Jadi saya akan cari kurma ajwa aliyah. Saya akan cari kurma ajwa aliyah. Ajwa ni ada macam-macam grade ada. Daripada kecil sehinggalah besar. Tapi nak pastikan kurma ajwa aliyah. Kurma ajwa aliyah. Jadi memang harga tu tergantung kepada grade. Jadi bila masuk ke ladang, kita akan cari kurma. Kemudian kita akan cari kismis. Kita akan cari kismis. Kismis pun ada macam-macam. Ada kismis warna kuning, ada kismis hitam. Nanti kita akan, insya-Allah saya akan bawa juga kismis dalam live akan datang.
Kemudian kita akan cari kacang. Kacang cerdik. Dia panggil kacang cerdik yang dalam putih-putih. Wallahualam, saya tak tahu bahasa apa, tapi saya panggil kacang cerdik. Dia ada macam garam masin-masin. Bila buka, kemudian tu. Tapi kat sana halal. Bila orang Arab kat sana sebut, toke-toke kat situ, penjual tersebut halal, makanlah. Makanlah. Kita rasalah, cubitlah, ambillah sikit kacang, ambillah apa-apa makanan yang diberikan kat sana. Sebelum kita beli, kita rasa. Sebelum kita beli, kita rasa. Okay, ada komen kat situ. Saya dah lama menunggu. Rempah apa yang paling mahal sangat tu, Ustaz? Daripada Puan Aziz Ahmad. Saya pun nak tahu ni rempah apa. Selalu tahu rempah kari je. Oh, betul. Selalu tahu rempah kari je. Nanti kita cerita dulu. InsyaAllah banyak maknanya kita punya penonton, alhamdulillah hari ini nak tahu rempah termahal di dunia. Maknanya sama mahal macam emas. Saya sambung sikit pasal keadaan tadi. Jadi rakyat Malaysia kita akan cari kurma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah amalkanlah kurma dan jadikanlah kurma suplemen harian kita. Jadikanlah kurma suplemen harian kita, seperti mana orang Arab, waktu pengalaman saya belajar, saya pernah belajar di negara Arab. Jadi kurma ni adalah manisan ataupun apa dia panggil, pencuci mulut. Pencuci mulut. Macam kita sediakan buah tembikai, mangga, pisang, sebelum ataupun selepas makan kita makan buah. Tapi di negara Arab, inilah buah tangan mereka. Dan juga adalah buah untuk menyambut tetamu. Mungkin ada yang berpengalaman di Madinah dan Mekah. Apabila kita sampai di hotel, selalunya kalau pergi hotel 5 star, dia akan bagi kurma. Macam kita check in dekat Malaysia ni di hotel, dia akan bagi jus, welcome drink. Macam itulah. Dia bagi jus, tapi di sana dia orang akan bagi kurma sukari. Mungkin pernah dengar tak kurma sukari? Kalau orang Melayu kita panggil kurma jantan. Kurma sukari. Dia orang akan hidangkan tetamu, dia orang akan hidangkan yang mana menginap di hotel, selalu hotel 5 star. Dia akan, bila tamu datang, dia akan bagi kurma sukari beserta dengan gahwa. Mungkin pernah ada penonton ataupun tuan-puan yang menonton ni pernah merasakan kopi Arab yang rasa dia seperti halia dan pahit. Kopi Arab dia panggil gahwa. Kopi Arab, gahwa ni kopi. Dalam tu dicampurkan dengan halia, kemudian diberi dengan kurma sukari. Maknanya kena, dua-dua kena, manis dan pahit. Makan kurma sedikit, kemudian minum gahwa. Itulah buah yang istimewa yang digunakan di semua negara Arab. Maknanya buah kurma ni bagi mereka adalah buah yang istimewa. Raja-raja di sana pun, kurma ajwa pun ada dipanggil kurma royal, ajwa royal. Sampai kurma ajwa pun ada panggil kurma ajwa royal. Maknanya kurma ajwa sultan, malikil ajwa. Kalau bahasa Arab, ajwa malik, maknanya raja. Kurma ajwa raja pun ada. Semua mungkin pernah tengok kurma ajwa raja besar. Besar bentuk dia. Jadi kita sambung balik kita punya live. Apa rempah tu? Rempah termahal di dunia.
bagi insya-Allah kita ada hadiah bagi yang menjawab rempah yang termahal di dunia. Tapi dengan syarat, ada syarat dia. Share dan like, follow kita punya Facebook Tamas. Dengan syarat follow, like dan komen dekat kita punya Facebook Live ni. Ada tak yang tahu rempah termahal di dunia? Ada hadiah ni. Ada hadiah. Nanti boleh WhatsApp admin Tarmas. Bila dah dapat kita tengok siapa boleh meneka rempah termahal di dunia. Rempah termahal di dunia. Boleh share kita punya live hari ni. InsyaAllah kita ada hadiah-hadiah. Setiap live insyaAllah kita akan bagi hadiah-hadiah misteri. Kita akan bagi hadiah-hadiah misteri daripada Tamas. InsyaAllah. Jadi rempah kari. Memang rempah kari memang selalu ada. Malaysia ni memang terkenal dengan rempah kari. Sekarang ni mamak pula tutup. Jadi kenalah masak kari sendiri. InsyaAllah. Okey. Rempah yang termahal di dunia ni ada kat tangan saya ni. InsyaAllah ada kat tangan saya. Rempah yang termahal di dunia. Jadi inilah rempah yang termahal di dunia. Ada nampak? Termahal di dunia. Kecil je. Kecil. Rempah yang termahal di dunia dinamakan za'faron. Yang dinamakan za'faron adalah rempah yang termahal di dunia. Mungkin boleh Google. Dekat tangan saya ni adalah rempah yang termahal di dunia. Nama dia za'faron, ataupun dalam bahasa lain dia panggil saffron. Dalam bahasa lain dipanggil saffron. Ada komen, tak nampak Ustaz, tunjuklah sikit macam mana rupanya. Rupa dia berwarna merah. Saya tak nampak, jauh kamera. Rempah dia berwarna merah. Dan dipanggil saffron atau za'faron. Kalau saya nak tunjuk dia selai-selai ni terbang ni, mahal ni. Mahal ni saya nak keluarkan ni. Inilah bunga, dipanggil bunga za'faron ataupun saffron. Kenapa dipanggil saffron? Sebab ambil dari perkataan asfar. Asfar tu kuning. Tapi orang tanya, kenapa warna merah? Kenapa warna merah tapi dipanggil saffron? Kenapa dipanggil saffron? Inilah rempah antara makanan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah saffron. Pengimport banyaknya. Macam saya beli ni made in Iran. Maknanya banyak pengeluar daripada Iran. Ada juga daripada Yaman. Ini dengan harga saya beli hari tu lupa harga dia berapa. Lebih kurang dalam RM20 lebih tak silap. RM20 lebih. Ada yang mengatakan tengok grade lah. Tengok grade. Mungkin saya beli ni yang grade biasa-biasa lah. Biasa pun dah RM20 lebih. Luar biasa mungkin cecah
50 ke 100 ringgit. Yang saya beli ni 1 gram saja. 1 gram saja berharga lebih kurang 20 lebih lah. 20 lebih, saya pun dah lupa. Jadi boleh didapati di mana-mana kedai Arab. Saffron ni dia asal daripada bunga. Macam saya cakap tadi, 1 gram ni, 1 gram saffron ni, nak buat 1 gram saffron ni perlukan 1000 kuntum bunga saffron. Sekuntum bunga, 1000 bunga. Maaf, 1000 bunga. Jadi dia memanglah sangat mahal. Dan bunga yang dikeluarkan, bunga yang dijadikan saffron ni, bunga ni hanya dituai 6 minggu setahun. 6 minggu setahun. Setahun tu 6 minggu sahaja bunga ni dituai. Ada. Mekar. 6. Itulah harga dia, sangat-sangat mahal. Dia panggil dalam bahasa Inggeris spicy golden spicy. Dalam bahasa Inggeris pun ada menamakan adalah golden spicy, rempah emas. Rempah emas. Jadi boleh amalkan saffron ini. Selalunya saffron ni, ada komen apa kegunaan saffron daripada Puan Azi. Apa kegunaan saffron? Saffron ni orang dulu pada zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri dah gunakan saffron ni, guna untuk perwana untuk masakan, dan juga boleh digunakan penambah rasa untuk minuman. Dan ada juga yang buat saffron ni digunakan, saffron ni dia buat minyak wangi. Bau dia memang wangi. Untuk masakan boleh, untuk minuman boleh, untuk wangian. Sebab apa? Banyak khasiat-khasiat za'faron. Ada yang komen white maya, rempah apa tu Ustaz? Ini adalah rempah yang dinamakan za'faron ataupun saffron. Saffron, kalau bahasa Arab dia panggil za'faron. Dalam tulisan dia tulis saffron. Saffron ni boleh cari di kedai-kedai Arab Timur Tengah, ada jual saffron ni. Jadi digunakan untuk masakan. Bagus. Bagi mak-mak, ibu-ibu yang duduk di rumah sekarang waktu PKP ni, amalkanlah. Belilah sebungkus. Bukan masuk sebungkus. Masak ni masuk sebungkus ni. Tidak. Masuk sebungkus untuk rasakan kehebatan. Untuk rasakan faedah. Sebab apa? Dalam kitab perubatan menyebut, dalam kitab perubatan, dalam kitab Tibbul Imam Ali, Tibbul Imam Ali daripada Saidina Ali karamallahu wajhah berkata, sesiapa yang mengambil sebahagian za'faron tulin dan su'dun satu bahagian dicampurkan dengan asal madu, kemudian diminum ataupun dimakan, maka ingatan dia akan kuat. Ingatan dia akan kuat sehingga dituduh melakukan sihir. Jadi rempah ni antara khasiat dia adalah menguatkan ingatan. Boleh cari daripada mungkin sekarang kita boleh Google, apa khasiat saffron itu sendiri. Antara khasiat dalam kitab
tip, kitab perubatan. Ini adalah satu ubat untuk menguatkan ingatan. Jadi saya pun amalkan, saya campurkan juga. Kadang-kadang isteri saya, anak saya pun saya ada campurkan benda ni sedikit, selai je, sedikit dalam air dia. Kita boleh campurkan. Selalunya saya akan letak di dalam teh. Di dalam teh saya akan letak selai je. Dia macam rambut je, kecil je. Kita letak dalam selai supaya dia minum dan tercampur sekali dengan za'faron tadi. Banyak khasiat-khasiat dia. Banyak khasiat-khasiat za'faron ini. Antara adalah kuatkan ingatan. Dan ada juga khasiat dia menyembuhkan penyakit eczema. Eczema, yang kita tahu eczema banyak berlaku kepada orang tua, baby. Boleh juga menyembuhkan dan boleh juga merawat penyakit eczema. Kemudian lelah. Lelah pun antara mengubati penyakit lelah pun antara dia adalah za'faron juga. Za'faron ataupun saffron. Dan boleh juga antara untuk mengubati penyakit mandul. Penyakit mandul pun boleh cuba. Amalkan saffron bagi yang ingin mendapat zuriat. Jadi antara dia adalah saffron. Campurkan madu. Ini cara-cara dia lah. Ambil air, campurkan madu sesudu, kemudian letaklah dalam 3 helai ke 5 ke, ikut angka ganjil. Letak saffron ni. Selalunya saya letak selai tu dah cukup dah. Untuk bagi rasa. Sebab apa? Saffron ni tidak perlu banyak pun tidak apa. Tidak perlu buat tak perlu nak letak banyak-banyak saffron ni. Letaklah 5 ke 7 ke. Jangan banyak-banyak letak. Kemudian dicampurkan dengan madu. Selalunya letak madu. Jadi minumlah, amalkanlah minum pada waktu pagi dan pada waktu malam. Amalkan. Tengok dah kuning. Saya letak ni. Oh patutlah. Rupa-rupanya kenapa dia panggil saffron. Sebab saya selalu letak dekat teh dah kuning. Hari ni saya letak dengan air jernih tanpa campur apa-apa. Jadi air ni bertukar warna menjadi kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan. Tak percaya, boleh cari. Tak percaya. Jadi dia panggil saffron kenapa? Kenapa dia panggil saffron ataupun kuning, rempah kuning, saffron, asfar dalam bahasa Arab dia. Apabila diletakkan di dalam air ini akan berubah warna menjadi kuning. Bau dia wangi. Jadi boleh letakkan sehelai di minuman anak. Kita boleh letakkan mungkin air oren ke apa ke, kita letakkan sehelai. Dan kita bagi anak kita minum bersama saffron tu. InsyaAllah dengan usaha dengan asbab saffron ni, Allah akan berikan kekuatan ingatan kepada anak kita, kepada yang minum, kepada diri kita, insya-Allah. Setiap sesuatu yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita amalkan. Dah kuning. Dah kuning.
Boleh nampak tak? Saya tak pasti kat kamera boleh nampak tak. Mahal ni. Upah ni. Kena habiskan ni air ni. Jadi ni air dia berwarna kuning. Nampak tak? Kalau tak nampak, cuba komen tak nampak. Kalau nampak, ada. Nampak? Kekuning-kuningan. Jadi air itu akan berubah menjadi warna kuning seperti nama dia, saffron. Ingat saffron, ingat kuning. Jadi boleh cuba. Banyak khasiat-khasiat za'faron ni. Antaranya ingatan yang dan tersebut dalam kitab tib tu, kitab ubatan adalah ingatan. Sayyidina Ali sendiri kata, barang siapa yang amalkan bersama madu, ingatan dia sangat kuat. InsyaAllah. Dengan izin Allah Ta'ala. Jadi boleh dapatkan saffron. Boleh dapatkan saffron di kedai-kedai berhampiran anda. Di kedai Arab-Arab berhampiran anda. Middle East. Kedai-kedai Middle East. Saya tak jual za'faron. Saya sharekan manfaat-manfaat za'faron. Boleh letak dekat apa? Boleh letak dekat makanan. Time masak tu boleh letak waktu masak. Mungkin masak kari. Boleh letak za'faron. Boleh letak waktu masak masak lemak cili padi. Boleh letak za'faron. Letak selai saja. Untuk bagi masakan kita tu ada aura za'faron tu. Kemudian dimakan oleh keluarga kita. InsyaAllah tak sakit perut, jangan risau. Tak sakit perut. Tapi selalunya saya akan buat dalam minuman lah. Tapi orang dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang jadikan sebagai masakan, sebagai perwarna masakan. Jadi boleh amalkan sebab rempah ni sangat mahal. Kang nak buat warna kang mahal pula nak beli. Memang mahal. Rempah ni sangat mahal. Itu digelar spicy, golden spicy. Maknanya betul tak saya cakap ni? Golden spicy. SPICE, spicy rempah. Macam itulah. Jadi itulah perkongsian pada hari ini. Jadi jangan lupa dekat rumah, simpanlah makanan-makanan suplemen yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan. Jadi yang pertama kena kurma. Kurma ni kena adalah. Boleh dapatkan kurma bersama dengan produk Tamas. InsyaAllah produk Tamas mengeluarkan jenis-jenis kurma. Macam-macam kurma bersama dengan produk Tamas. Kita ada kurma Ajwa, kita ada kurma Safawi, kita ada kurma Mekjul. Ajwa kita ada 3 grade, dan kita ada medium, kita ada premium dan kita ada royal. Royal tu paling mahal lah. Kita ada mahal. Dan dapatkanlah kotak yang cantik. Kalau tengok depan ni, bukan ni, tengok hiasan meja saya ni memang cantik. Dengan ada orang ponjok lah. Ada orang panjat buah pokok kurma. Nampak? Cantik tak? Kotak dia. Kotak pun dah cantik. InsyaAllah kurma yang pihak Tamas, yang dikeluarkan oleh Tamas adalah kurma yang berkualiti, yang diimport terus daripada Madinatul Munawwarah. Dan boleh WhatsApp ataupun call nombor yang tertera, ataupun boleh DM di Facebook Tamas. Boleh DM di Facebook Tamas untuk buat tempahan. Dan insya-Allah kita juga mengajak
sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang mana sekarang ni kita menghadapi krisis dalam waktu PKP ni. Mungkin ada pendapatan yang dah berkurangan, ada juga yang dah diberhentikan kerja. InsyaAllah joinlah keluarga Tamas untuk mencari income, daripada jualan produk Tamas. InsyaAllah berbaloi. Saya boleh katakan berbaloi. Sebab apa? Sekarang ni kurma memang dicari. Kurma memang dicari sebagai suplemen harian. InsyaAllah terhindar daripada penyakit yang kita tak nampak sekarang. Jadi boleh WhatsApp, boleh join untuk jadi ejen dropship, untuk jadi pemborong, pemborong kurma. Boleh terus berhubung bersama Tamas, pihak Tamas, dengan talian 019-944-1266. Bagi admin yang mana ada admin kat situ boleh ataupun boleh pergi ke Facebook Tamas ni, di bio kita ada nombor yang tertera, boleh call ataupun WhatsApp sekiranya berminat untuk bersama-sama dengan keluarga Tamas untuk menjana pendapatan, boleh. InsyaAllah kita akan bantu. Dan satu lagi, ada satu lagi untuk promosi pada bulan ini sehingga bulan Ogos. Bulan Jun sehingga Ogos, kita akan bagi saya dah lupa. Promosi untuk bulan ini, promosi sehingga ujung bulan ini, kita akan bagi percuma pengeposan ataupun postage. Kita akan bagi percuma postage setiap pembelian 1 kilo. Setiap pembelian 1 kilo, kita akan bagi percuma penghantaran di semenanjung Malaysia sahaja. Tidak termasuk Sabah dan Sarawak, percuma. Maknanya dengan pembelian 1 kilo kurma, apa-apa jenis kurma, kita akan bagi percuma penghantaran sampailah ke rumah. Mungkin sekarang kita di dalam fasa PKP, kita rindu kepada orang tua kita di kampung. Kita nak bagi orang tua kita sihat, untuk kita amalkan orang tua kita suplemen. Mungkin dah ada yang dah hantar suplemen, macam-macam suplemen sekarang. Vitamin hantar ke ibu dan ayah, pelbagai-bagai suplemen. Tapi ingat, kurma adalah suplemen yang paling bagus. Yang dah dimarketingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah di dalam sunnah itu ada kejayaan. Jadi jomlah kita amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada inilah hari inilah itu saja yang saya nak share, saya nak kongsikan pada hari ini. Rempah yang termahal di dunia boleh cari di mana-mana kedai Arab di Middle East, kedai Arab, kedai Middle East yang berhampiran rumah anda. Amalkanlah za'faron ni. Nampak dah kuning dah. Dah kuning. Nampak tak air dia? Kuning. Ni saya letak 2, 4, 5. 5 helai saya letak za'faron. Jadi bertukarlah warna dia menjadi kuning. InsyaAllah itu saja daripada perkongsian saya hari ini. Jadi nak dapatkan produk Tamas, nak dapatkan suplemen yang terbaik, suplemen badan kita yang terbaik, iaitu kurma,
Tak kisahlah kurma ajwa, kurma safawi, kurma mekjul, kurma ambar dan sebagainya kurma. Boleh WhatsApp tim Tamas untuk dapatkan pembelian 1 kilo dan percuma pengeposan ataupun postage sehingga hujung bulan ini saja. InsyaAllah itu saja daripada saya. Nama saya Hanafi. InsyaAllah kita akan bersiaran akan datang. Saya akan bawa lagi benda-benda sunnah, yang mana pemakanan sunnah yang Nabi SAW amalkan dalam kehidupan harian Nabi Muhammad SAW dan diamalkan sampai sehingga hari ini. Untuk kita amalkan hidup yang sihat mengikut sunnah, insya-Allah setiap sunnah itu ada kejayaan. Insya-Allah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.